Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel MX Gadget. Kalau video lalu kau boleh tengok aku ada review Lenovo i11 Pro Max yang di mana clone factory tu bukan clone factor Terima kasih kepada yang menegur dekat komen pada video yang lalu. So kalau Lenovo i11 Pro Max clone factory tu guna nama Lenovo, dan macam mana pula clone factory yang menggunakan nama iPhone sendiri. So pada video kali ini aku nak ceritakan perbezaan antara iPhone clone dengan yang original, fungsi, kualiti, chipset dan juga harga. Sebelum aku mula, jangan lupa like, share dan subscribe untuk mendapatkan kemas kini daripada channel ini. Alright, so di hadapan korang ni, korang tengok ada 4 jenis buah iPhone, iaitu mempunyai 2 model yang sama, iaitu iPhone XS Max dan juga iPhone 7 Plus. Ya, korang boleh tengok daripada view atas ni. Alright, ada 4 biji kesemuanya. Dan aku nak ceritakan dulu tentang perbezaan iPhone clone dan juga original dia. Alright. So, alright, korang boleh tengok dekat sini. Okay, korang boleh tengok dekat atas ni. Yang mana satukah original dan clone? Ya, korang boleh tengok. Okay, bagi korang time lah. Okay, kau tengok yang bahagian atas ni dulu. Right. Okay, perbezaan dia dekat mana? Right, kita tengok yang depan dulu. And then kita pergi ke belakang. Right. Okay, korang boleh tengok ke belakang. Alright. Yang mana satukah clone dan juga original? Alright. So yang ni kita tak tepi dulu. Nanti aku ceritakan, aku bagi jawapan. Dan kita tengok pula yang ini, XS Max. Okay. Alright. Yang ni aku rasa korang dah boleh agak kot kan. Mana satu ori, mana satu clone kan. Okay. Korang tengok dulu yang depan. Okay. Aku letak macam ni. Right. Nanti kita angkat. Okay. Right. Okay. Kita tengok atas. Okay. And then, okay, aku akan pusing ke belakang. Ni colour dia lain sikit lah. Satu. Sekejap. Satu. Okay. Satu original dan satu adalah clone. Alright. Okay, tak tepi. Alright. Yang mana satukah original dan mana satukah yang clone? Okay. Aku tunjuk kat korang lah sekarang lah. Okay. Okay. Alright. Kalau yang jenis mata tajam ni, dia tahulah kan. Mana satu original dan mana satu yang clone kan. So aku akan tunjuklah kat korang yang mana satu original dan satu yang clone. Okey. Di sebelah kanan ini adalah original dan di sebelah kiri adalah clone. Alright, sama juga seperti XS Max. Di sebelah kanan original dan di sebelah kiri adalah clone. Macam mana nak bezakan dua handphone ni? Macam mana nak beza original clone kan? Yang orang yang tahu pasal iPhone ni, diorang tengok sekali pun dia nak tahu kan. Tapi untuk orang yang di luar yang tak tahu sangat macam mana iPhone punya build, iPhone punya makna kata dia punya rupa lah kan, senang cerita. Ok, sini aku tunjuk kat korang. Kita mula dengan 7 Plus dulu Alright, so kau boleh tengok dekat depan ni, dia punya build sama je. Ok, kau boleh tengok earpiece sama, kedudukan kamera sama, display pun sama. Ok, kau boleh tengok display sama. Siap ada fingerprint lagi. Ok, kalau aku tekan macam ni, yang original of course lah dia detect. And then kau tengok yang clone pun, alright, sama jugalah, dia detect juga. Ok, dan fingerprint dia adalah real fingerprint. Kalau kau tengok kat sini, ok, original memang tak detect lah. Dia boleh detect pula. Ok, kau boleh tengok, please try again. Dia tak detect. Ok, so ini pun aku tak tahulah dia gila ke apa kan, tiba-tiba boleh detect aku punya ni. Alright. Ok, aku dah daftar fingerprint ni. Ok, kau boleh tengok dia dah masuk ke menu lah. Alright. So apakah perbezaan dia ni? Alright. First sekali, kalau yang depan kau boleh tengok lah dari segi dia punya main screen. Orang panggil apa ni, main screen. Dia punya lock screen lah kan, kira ni dia punya lock screen. Kau boleh tengok yang original terang-terang, kemas, clear tulisan dia. Kau boleh tengok no SIM ni, dan jam, rotation lock,
dia, dan dia punya jam kat sini Sunday, dan wallpaper dia apa semua kau boleh tahulah. Okay, dia punya control center size dia dan animation dekat press home to unlock ni. Kalau korang tengok, alright. Okay, dia akan menyala macam ni. Okay, korang boleh tengok, nampak? Okay, animation dia sangatlah kemas. Dan yang clone pula, korang tengok, tahu-tahu terus keluar press home to open. Jam pun macam apa dah kan. Tulisan pun, dia punya bateri, icon bateri bar dia ni pun tak apa betul. Then bila kita tengok please try again dia tu pun macam ni. Kalau korang tengok yang original, sangat-sangatlah kemas. Okay, dia bergerak sekali dengan dia punya mangga ni lah. Okay, dan juga bahagian belakang pun sama. Okay, korang boleh tengok bahagian belakang ni, dekat logo buah ni. Okay, korang boleh tengok kemas. Sama juga dengan kamera ni, kemas. Dan korang boleh tengok di bahagian kiri, ni dia punya logo dia. Ni kaca tau sebenarnya. Dia bukannya alloy atau stainless steel kalau tak silap aku logo dia ni. Kalau yang original tak sure. Ni. Dan juga kamera ni korang boleh tengok sebelah sini adalah kamera dummy. Okay. Dan kalau korang nak tahu, iPhone clone kebanyakannya satu kamera je. Dia tak ada sampai 2 kamera, 3 kamera. Yang lain-lain tu yang kau tengok semuanya adalah dummy saja. Okay. Dan juga tulisan bawah ni. Okay. Kalau korang perasan, tengok. Kalau korang perasan, iPhone yang ini lebih kemas, yang ini macam tak apa kemas. Dan aku nak bagi tahu korang, iPhone hanya menggunakan Helvetica font. Okay, nanti aku terang kat bawah lah macam mana nak sebut dia kan. Helvetica Nui. Helvetica Nui ke Helvetica sahaja, tetapi di dalam kategori Helvetica lah, Helvetica font. So, Helvetica font ni cuma iPhone je yang pakai. So, kalau Android ke apa ke, memang dia tak pakai. Sebab font ni hanya untuk iPhone saja. iPhone je yang pakai. Handphone lain tak ada. So, kalau korang tengok mana-mana phone ke kan, yang pakai Helvetica tu mungkin orang custom lah kan. Kalau yang asal dia memang Android lah. Kebanyakannya Android lah. Memang menggunakan phone lain lah. Tak silap aku phone Android, aku pun tak berapa ingat. Dan iPhone memang menggunakan Helvetica font tu lah. Helvetica New tak silap aku. Paling tepat Helvetica New lah. Okay. So, kita pergi ke SS Max. Sama juga. Yang ni korang boleh tahulah di bahagian hadapan dia. Okay. Yang original, mana ada dagu macam ni kan. Nampak? Clean je. Memang kata orang no bezel lah. Dan korang boleh tengok ni, ada pula bezel. Okay. Dan notch yang ni, notch dah betul dah. Ada notch. Sama juga dengan belakang. Okay, kita tengok depan. Okay, kita tengok depan. Animation yang dekat depan. Okay, korang boleh tahulah, nampak dia punya ni ada animation swipe up to unlock ni untuk Face ID. Dan juga di sebelah kiri ni korang tengok tak ada apa, senyap gitu, beku macam tu je kan. Sama jugalah dengan bawah ni, tengok kalau korang boleh perasan ni. Okay, swipe up to unlock. Yang ni tak ada. Kan. Alright, dan di belakang sama juga. Cuma hanya ada satu kamera yang di atas ke bawah? Atas. Dan di bawah ni. Dan yang original ni, kau boleh tengok lah, kemas lah. Dia punya rupa dia, di segi kaca. Logo buah ni kalau kau pasang kecil sikit, yang ni besar sikit. Okay, dan tulisan ni. Alright. Okay. So, jikalau korang pergi COD ke mana-mana ke kan, ataupun nak beli iPhone ke, korang tengok, murah lah kan. And then, boleh COD bang? Boleh. Okay. So, korang pun pergi kan. Bila korang pergi, korang tengok, kenapa pelik sangat iPhone ni? And then, korang beli je. Padahal tu iPhone clone kan. So, jangan tertipu lah. Itu saja pesan daripada aku. Korang boleh tengok lah perbezaan ni. Dan, ada satu lagi perbezaan tambahan. Aku tak tunjuk kat korang. Korang tengok bawah ni. Ni dia perbezaan yang paling ketara. Kalau korang nak tahu, okay, di bawah ni, korang tengok yang original mempunyai ring Dia ada macam satu circle ring dekat sini. Dan yang clone tak ada. Okay, alright. Sama juga seperti 7 Plus. Kalau korang tengok ni, alright. Yang original dia mesti ada ring macam ni. Alright. Ada ring, dan yang clone tak ada. Korang tengok ni, tak ada langsung. Dan aku korang dapat lah apa yang aku nak kongsikan pada kali ini. Perbezaan antara iPhone clone dan juga original. Okay, seterusnya kita pergi ke fungsi dia pula. Semua tahulah yang iPhone ni menggunakan sistem operasi dia yang sendiri, iaitu iOS. iPhone punya operating system, dia tak kongsi dengan mana-mana pengeluar phone lain. Maknanya iPhone ni dia seorang je lah.
Kan dia tak ada macam Huawei ke, Xiaomi ke yang guna iOS, tak ada. iOS adalah untuk iPhone sahaja. So, yang original menggunakan iOS dan yang clone apa operating system yang dia pakai ni? iPhone clone menggunakan operating system Android, iaitu yang telah diubah suai, nampak seakan-akan sama dengan iPhone original. First kali, perbezaan yang paling ketaranya adalah di App Store. Okay, kalau korang masuk App Store, kalau korang tekan, memang keluar App Store lah kalau yang original. Kalau yang clone pula, bila masuk, korang akan dapat Play Store. Ya, Play Store. Kalau korang tengok ataupun ada setengah clone factory yang buat store diorang sendiri, yang memang seakan-akan terlihat seperti App Store lah. Macam ni kan dia punya interface pada App Store ni. Alright. Tapi kalau korang perasan betul-betul, dia ada beza dia lah. Okay, dia ada beza. Dan kalau korang tengok macam tak boleh cam mana satu App Store yang original dan mana satu yang clone. Alright, korang tekan je setting. Alright, korang masuk setting macam ni, and then korang pergi ke bahagian bateri. Yang ni yang paling ketara lah. Korang pergi ke bahagian bateri, dan yang original seperti ini, dia ada kita punya activity untuk bateri. Kita dah buka apa, kita dah guna berapa banyak, dia punya chart bar ni lah. Okay, battery health ni pun ada. Okay, battery health ni tengok 100 lagi. Pengguna iPhone betul ni, dia dihantui lah dengan maximum capacity ni. Okay, dan yang clone korang tengok macam ni lah fungsi dia. Dia punya info bateri dia, entah apa-apa lah. Dan juga banyaklah perbezaan dia. Aku tunjuk ni adalah salah satu. Dan juga di bawah ni apps yang kita pakai. Contoh macam ni Facebook, bila korang masuk di clone. Dan yang original seperti ini, dia punya LOSS location, kamera, mikrofon ni apa semualah berbeza sangat. Okay, korang boleh juga pergi ke about. Okay, masuk general dan korang pergi ke about. Okay, general ni bila korang masuk, alright, di bahagian about ni dia akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar software version, model number, kalau ada warranty dia akan ada warranty. Tapi bila korang masuk sini, okay, di seperti inilah. Ini versi iOS 12 yang lama. Okay, yang terbaru dia susun lebih kemas macam ni. Dan juga software update dia ni. Alright, bila korang masuk software update, dia akan tulis macam ni. Sedangkan yang original kita still dapat update lagi daripada iPhone, even iPhone 7 ataupun 6S, kita akan dapat update lagi lah daripada iOS 13. So, habis saya cakap pasal fungsi. Aku harap korang faham lah. Fungsi ni sebenarnya memang senang sangat nak kenal. Dan macam aku cakap tadi, iPhone hanya menggunakan Helvetica Neue, dia punya font dia. Dan bila korang masuk setting, korang boleh tahulah ini adalah tulisan Helvetica Neue. Seperti ini, kemas. Okay, kemas. Kalau korang tengok, semua ni adalah tulisan Helvetica Neue. Manakala yang clone pula, tulisannya seakan-akan sama, tapi sebenarnya bukan Helvetica Neue. So, kita dah habis buat fungsi. Okay, kita pergi ke quality ataupun build dia. Okay, iPhone clone dengan original sebenarnya sememangnya jauh berbeza lah. Di mana kita tahu iPhone menggunakan kualiti yang sangat tinggi lah dan mahal lah. Maksud dia kualiti yang sangat bagus untuk iPhone diorang sendiri. Dan manakala yang clone sememangnya menggunakan bahan murah. Okay, dan yang aku nak cerita pertama sekali adalah tentang paparan hadapan ni lah. Fungsi depan ini. Okay, dan kalau tengok di display hadapan ini, iPhone menggunakan Corning Gorilla Glass lah, iaitu kaca yang berkualiti tinggi lah. Dan yang clone ni kita tak tahu spek dia, mungkin kaca murah aja, gelas murah aja yang kalau jatuh sekali pun dah pecah kan. Ketahanan dia tu tak kuat lah. Dan juga iPhone original, iaitu XS Max lah. XS Max ni menggunakan OLED panel screen. Yang kita tahulah OLED panel screen ni hitam dia adalah hitam yang betul-betul hitam lah kan. The true black. Dan juga yang ni menggunakan LCD. That's why iPhone clone yang versi XS Max ni dia ada notch macam ni. Dia tak boleh nak buat full. Kalau dia buat full, dia terpaksa gunakan kualiti yang tinggi lah. Macam iPhone XR. XR menggunakan LCD juga, tapi LCD yang jenis mahal. So dia boleh hilangkan notch ni. Still ada sikit bezel dia sikit, bukan notch, bezel dia sikit, tapi tak nampak sangat. Tapi yang ni boleh tengok ketara. Okay, disebabkan itu jugalah kenapa iPhone dia boleh sampai dapat full screen macam ni. Dia tak ada notch lah maksudnya. Sebab
Kalau nak tahu teknologi daripada panel screen OLED iPhone ni, dia lipat ke belakang. So maknanya skrin ni sebenarnya bukannya full macam ni, tapi sebenarnya dia lipat ke belakang untuk dapatkan full view macam ni lah. Okay. So di bahagian belakang pula sama juga, kaca Corning Gorilla Glass. Okay. Dan juga kamera ni dia gunakan kaca sapphire glass. Yang kebanyakannya kaca sapphire glass ni digunakan pada jam lah, sebab dia susah nak calar. Okay. Glass ni memang mahal lah. Kalau play kat sini aku tak tahu harga berapa kan. Okay. So yang clone korang boleh tengok lah. Ni pun kaca murah kan. Kalau korang nak tahu, belakang ni boleh buka untuk letak memory card. Kau tengok, that's why apa ada gap. Memang teruk lah dia punya kualiti. Dan frame tepi ni dia menggunakan stainless steel frame untuk SS Max ni lah. Dan yang clone ni, yang ni original, dan yang clone kalau kau nak tahu dia cuma menggunakan plastik je. Memang murah lah kata orang kan. Dan kaca kamera ni aku tak rasa kaca kot. Aku rasa mungkin ni akrilik. So memang kualiti memang out gila lah kan. Okay. So sama juga dengan 7 Plus ni. Cuma 7 Plus ni dia menggunakan LCD lah. Kalau korang nak tahu. So that's why clone boleh copy sebiji-sebiji dia punya bahagian depan ni. Kan kalau korang tengok macam tak boleh nak cam je kan. Dia punya bahagian depan ni kan. Sebab 7 Plus guna LCD, yang clone pun guna LCD lah dan bukan full screen. So memang dah boleh ikut lah sebiji-sebiji. Okay, ni apa benda ni? Dan macam biasa juga iPhone 7 Plus menggunakan Corning Gorilla Glass di hadapan. Yang ni macam biasalah, kaca apa pun tak tahu. Memang kalau jatuh sekali ni confirm pecah punya lah. Dan di bahagian belakang ni, kalau korang tengok finishingnya memang sangat kemas lah kan. Body yang digunakan adalah aluminium. Dan di logo buah ni aku tak sure guna stainless steel ataupun aluminium juga. Tapi rasanya lebih macam kepada stainless steel. Okay. Dan kaca ni juga kaca sapphire glass macam aku cakap tadi lah, yang banyak digunakan pada jam. Okay. Kalau nak guna full memang mahal lah. Alright. Dan yang clone, kalau korang boleh tengok macam tak tahu belakang ni apa, plastik ataupun guna aluminium juga. Tapi rasanya kalau guna aluminium mungkin kualiti dia kualiti yang murah lah. Dan yang ni akrilik juga aku rasa. Okay. Dan di logo buah ni yang ni lah yang paling ketara. Kan kalau kat sini guna stainless steel ataupun aluminium, dekat sini guna kaca. Okay. Memang build dia memang teruk lah. Alright, seterusnya aku nak ceritakan tentang dia punya chipset dia. Chipset apa yang iPhone clone ni pakai, dan juga chipset apa yang original ni pakai lah. Seperti yang kita tahu, dekat luar sana, kalau korang boleh search lah sendiri kat Google, korang tekan iPhone 7 Plus menggunakan chipset apa, iPhone XS Max yang aku pakai ni, yang kita review sekarang ni, menggunakan chipset apa, ataupun aku letak link dekat bawah spek original daripada iPhone 7 Plus dan juga XS Max ni. Dan juga korang boleh search juga iPhone lain-lain daripada link yang aku bagi ni lah, iaitu link gsmarena.com. Korang boleh tengok dia punya spek dekat website tu. Alright. Tapi apakah chipset iPhone clone ni pakai? Okay. Kan kalau korang nak tahu, chipset iPhone clone ni sememangnya sangat ketinggalan zaman. Kebanyakannya menggunakan chipset MediaTek lah. Iaitu bukannya chipset MediaTek yang high-end, yang bagus, tapi chipset MediaTek yang entry level. Yang kita tahu entry level, kalau yang sekarang pun paling latest pun mungkin berada di Realme C3 kot yang entry level. Dan chipset tu sangat bagus lah. Tapi chipset yang dekat clone ni, chipset MediaTek yang memang macam aku cakap ketinggalan zaman. So chipset MediaTek model apa yang iPhone clone ni pakai? Kebanyakannya adalah daripada MediaTek model MT6580. Dan korang boleh Google juga chipset MT6580 tu sememangnya dah tak ada update untuk Android. Dan juga memangnya ketinggalan zaman lah. Memang teruk lah chipset tu. Dan chipset tu digunakan pada iPhone clone diorang sehingga ke generation iPhone 11 yang terbaru ni. Kalau tak percaya, korang boleh pergi beli iPhone clone. Korang tengok chipset MediaTek 6580 juga ke dalam iPhone clone diorang ni juga. Okay. So kalau korang nak beli, aku memang tak saran lah. Better korang beli phone mid-range yang chipsetnya lebih bagus. Sedangkan MediaTek
Benda 580 ni, kalau korang nak tahu, still lagi tiada 4G. Setengah apps memang dah tak support dah lah. Memang tak support langsung lah. Wi-Fi pun tak berapa kuat. Chipset yang lama diletakkan pada iPhone clone ni, maupun 7 Plus, 6 Max, iPhone 10, iPhone 8 Plus yang clone. Korang beli iPhone, even yang Lenovo yang aku review pada video yang lalu pun menggunakan chipset MediaTek 6580. So chipset yang lama, tak korang nak pakai tahun ni 2020 kot, kita dah nak masuk fasa 5G, korang still lagi guna chipset yang 3G. Yang kita tahu zaman 3G ni zaman bila dah kan. Zaman kata orang mulanya 3G ni, daripada zaman Nokia lagi ke zaman touchscreen ni, dan kita ke 4G. Kata orang senang cerita, 4G punya zaman ni dah nak habis dah nak masuk 5G dah. Takkan korang nak pakai chipset 3G lagi. So selain daripada kualiti dan build, aku akan tunjuk sikit lah perbezaan gambar daripada iPhone clone dan juga original. Okay, so first kali kita akan ambil iPhone yang original lah. Okay, kita ambil gambar iPhone clone. Alright, ni iPhone clone punya kamera. Okay, aku ambil gambar. Okay, kalau korang tengok perbezaan iPhone clone dan original ni adalah sangat-sangat jauh. Dan yang terakhir sekali adalah berapakah harga iPhone clone. Okey, iPhone clone dalam market bermula daripada 350 sehingga yang paling tinggi RM600 sahaja. Dan RM600 itu adalah spek yang tertinggi, dan RM600 itu adalah spek yang susahlah korang nak dapat. Okey, which is spek tu dah spek 4G, chipset dia lagi bagus. Tapi yang 600 tu pun walaupun chipset dia yang lebih bagus, tapi still lagi yang low, chipset yang masih ketinggalan zaman. Dan yang korang akan jumpa di market adalah chipset MediaTek yang aku cakap lah, MediaTek 6580, iaitu pada harga market yang biasa aku jumpa lah 450. Mula daripada 400 lah, 400 ke 450, yang paling tinggi adalah 500 lah. So kalau korang jumpa pula mana-mana seller yang cuba nak jual lebih daripada 600, 700 setengah ke 800 kan, even 600 pun, macam aku cakap, 600 adalah chipset yang paling tinggi lah, chipset yang hype punya. Dan kena tahulah market second hand ni, aku rasa iPhone clone ni boleh pergi dalam 200 je kot, 200 ke 200 setengah kot, entah 1 setengah je kan. Paling tinggi pun 300 lah untuk second hand. So tiba-tiba kalau korang tengok satu post tu, tiba-tiba dia jual sampai 800 ke 1000 ke. So korang jangan belilah. Dengan 400, baik korang beli Realme C3 kan, ataupun handphone entry level yang lain kan, lebih bagus, ada 4G, latest lagi, korang dapat baru lagi daripada korang beli clone ni. So kesimpulannya adalah, kalau korang teringin nak beli yang clone ni, aku tak sarankan sangat-sangat. Better korang belilah handphone entry level. Tak payah malu lah guna handphone entry level, handphone yang murah kan. Ataupun kalau korang rasa nak bergaya kan, nak beli iPhone yang clone ni kan. Okay, kalau orang rasa nak bergaya, tak payahlah kan, tak perlulah. Handphone ni sebenarnya orang tak pandang pun. Orang lebih, kalau korang nak cerita market ni, baik korang beli kereta kan, korang beli rumah ke apa kan, baru orang pandang kau. Oh, Ahmad ni ada kereta, oh Ahmad ni dah ada rumah, umur muda dah beli rumah kan. Berbeza daripada korang beli handphone. Handphone ni pun korang anggap lah sebenarnya satu kegunaan je. Tak ada nak bergaya, nak style-style. Betul korang beli baju kalau korang nak bergaya kan. Korang beli baju mahal-mahal ke kan, korang beli jam ke apa, perhiasan lah senang cerita kan, untuk bagikan korang nampak smart dan kemas kan. So itu sajalah review aku pada kali ini. Dan terima kasih juga pada yang menegur, pada komen yang puji, yang kritik, aku menerima seadanya. Dan seperti biasa, penutup video pada kali ini, korang jangan lupa like, share dan subscribe. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di video seterusnya. Bye dan Assalamualaikum. Tak payahlah, tak payah belilah. Tak payah beli. Korang suka buang duit, korang boleh beli. Kan? Okay.